أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini dapat kita bertemu kembali untuk kita menyambung kuliah kita dalam rangka mengakrabkan diri dengan Nabi SAW dengan mengambil faedah daripada kitab Tahzibus Sirah An-Nabawiyah lin Nawawi, ya, min kitabi Tahzibil Asma'i wal Lughat, yang ditahqiq oleh Khalid bin Abdurrahman bin Hamd Asy-Syai' hafizahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang memuatkan, ya, secara ringkas tentang biodata ataupun biografi pribadi agung Nabi SAW agar kita sebagai umatnya mengetahui tentang kehidupan Nabi SAW sebagai seorang Rasul. Mudah-mudahan dengan itu kita akan berusaha untuk meneladani Nabi SAW dan meningkatkan rasa cinta kita pada Nabi SAW. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melanjutkan penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada fasal fi muazzinihi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada muka surat 60, penjelasan tentang muazzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala. Faslun fi muazzinihi sallallahu alaihi wasallam. Lahu sallallahu alaihi wasallam arba'atun minal muazzinin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam, baginya memiliki 4 muazzin, 4 orang muazzin. Yang pertama adalah Bilal radhiyallahu an. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum, Ummi Maktum bil Madinah, yaitu di Madinah. Jadi dua orang yang pertama ini adalah muazzin Nabi SAW di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah Abu Mahzurah di Makkah, yaitu Abu Mahzurah di Makkah. Dan yang ketiga adalah yaitu Sa'ad Al-Qarazah Bibak, yaitu di Quba. Di Quba akan disebutkan penjelasan tentang ihwal mereka dalam biografi mereka, insya-Allah. Jadi ini adalah 4 muazzin Nabi SAW, yang mana perincian tentang biodata mereka Imam Nawawi rahimahullah akan sebut nanti, yaitu
ketika menjelaskan tentang nama-nama rijal ini, iaitu para sahabat Nabi SAW ini, dalam kitabnya iaitu Tahzibul Asma wal Lughah. Ya, tidak di sini. Jadi nanti ya bolehlah dirujuk di kitab tersebut. Baik. Jadi Nabi SAW memiliki muazzin. Ya, apa makna muazzin? Iaitu orang yang memandangkan azan untuk menandakan masuknya waktu solat. 5 waktu. Jadi azan adalah merupakan salah satu daripada syiar agama ini yang agung. Dan ia dibahaskan di perbahasan di dalam kitab-kitab fiqh dalam bab solat. Jadi di sini untuk pagi ini kita akan menjelaskan faedah tambahan terkait tentang fiqh azan. Ya, kerana ianya adalah perkara yang besar. Di dalam kitab-kitab fiqh dibahaskan tentang azan ini, ya, dan bersekali dengan iqamah. Azan dan iqamah itu berpasangan kerana ia berkaitan dengan solat wajib 5 waktu. Begitu juga solat Jumaat. Inilah dia, ya, 5 solat yang padanya disyariatkan untuk diazankan dan diiqamahkan. Ya. Baik. Maksud azan ini adalah, ya, dari sisi bahasa, azan adalah al-i'lan, pengumuman. Sebagaimana yang Allah sebut contoh dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzin fin nasi bil hajj. Dan azankanlah ibadah haji ke tengah-tengah manusia. Maksudnya azan ini di sini adalah pengumuman. Istiharkan. Ya, Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim AS, sehingga Nabi Ibrahim AS menyeru manusia. Maka berdatangkanlah manusia daripada pelbagai penjuru dunia. Sehingga hari ini berbondong-bondong, berpusu-pusu mereka datang untuk mengerjakan haji. Kemudian secara syar'inya, secara syar'i, nanti syuat atau sapu tangan. Mana? Ya, dari sisi istilah ataupun syariat, azan adalah merupakan salah satu bentuk ibadah, ya, kepada Allah dengan cara mengumumkan masuknya waktu solat dengan lafaz-lafaz yang telah ditentukan. Ya, sebagaimana yang dimaklumi oleh kita kesemuanya. Kerana apa? Sering sekali kita mendengar, ya, laungan azan daripada para muazzin. Manakala iqamah pula adalah dari sisi bahasa berasal daripada kata dasar agama. Ya, agama. Iqamah. Iaitu orang yang menegakkan sesuatu, maksudnya menegakkan sesuatu. Seperti iqamatuddin, menegakkan agama. Dan sebenarnya kata iqamah ini memiliki banyak makna. Ya, di antaranya adalah al-istiqrar, iaitu menetap, izhar, iaitu menzahirkan atau menjaharkan, dan nida, iaitu panggilan, seruan. Manakala secara syar'i pula adalah iqamah ialah ibadah kepada Allah dengan mengucapkan lafaz-lafaz tertentu untuk memulai mendirikan solat. Jadi apa beza di antara azan dan iqamah? Azan memaklumkan telah masuk waktu solat. Iqamah bermaksud, ya, akan dimulainya solat. Jadi ada tenggang masa di antara iqamah dan azan, dan di sini kedua-duanya ada hukuman, ada aturan. Ya, dan sebagaimana yang telah dicatatkan dalam sejarah, iaitu azan ini mula disyariatkan, yang paling sahih pendapat para ulama adalah iaitu pada tahun pertama hijrah di kota Madinah. Ya, berdasarkan hadis yang datang daripada Umar radhiyallahu an. Beliau radhiyallahu an berkata, ketika mana, ya, para kaum muslimin ketika mereka tiba di Madinah dalam hijrah mereka itu, ya, ketika mana mereka menunggu untuk datangnya waktu solat, ya, tapi ketika itu belum ada seruan azan ataupun apa-apa panggilan. Kemudian pada suatu hari mereka berbincang-bincang tentang urusan tersebut.
Lalu ada di antara mereka mencadangkan bagi memaklumkan tentang telah masuknya waktu solat. Mereka mencadangkan supaya dibuat loceng, seperti locengnya kaum Nasrani memaklumkan tentang waktu ibadah itu. Dan di antara para sahabat ada yang memberikan cadangan agar ditiup trompet, seruling, sebagaimana yang digunakan oleh kaum Yahudi. Sebab dua ni adalah Ahlul Kitab. Jadi kita belum ada cara untuk memaklumkan telah masuk waktu solat, maka kita ikut cara mereka. Lalu Umar radhiyallahu anhu pun berkata, mengapa tidak kamu perintahkan, ya, kenapa tidak kamu perintahkan saja salah seorang di antara kita ini untuk menyerukan solat. Maknanya panggil solat, betul kan? Panggil. Ya. Lalu Nabi SAW pun berkata, ketika itu Nabi SAW ada, wahai Bilal, bangun dan kumandangkanlah azan solat. Jadi Nabi SAW perintahkan iaitu Bilal agar bangun dan mengumandangkan azan. Dan sebagaimana kita mengetahui bahawa lafaz-lafaz azan yang diucapkan oleh para muazzin sehingga ke hari ini adalah datang daripada Rasulullah SAW. Dan berdasarkan kepada bagaimana azan ini yang disyariatkan, lafaz-lafaznya itu, ya, iaitu datang daripada di antaranya menerusi mimpi yang diterima oleh para sahabat. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, ketika mana Rasulullah SAW memerintahkan, ya, untuk memukul loceng, bertujuan nak memanggil, mengumpulkan para sahabat untuk mendirikan solat berjamaah, ya, maka pada ketika aku tidur, aku bermimpi melihat seorang mengelilingiku dengan membawa loceng di tangannya. Kata Abdullah bin Zaid, dia mimpi. Lalu aku bertanya pada dia, yang bawa loceng tu, wahai hamba Allah, apakah engkau akan menjual loceng ni? Lalu dia menjawab, untuk apa engkau membeli loceng ni? Lalu aku menjawab, untuk memanggil solat. Lalu ia menyatakan, maukah engkau jika aku ajarkan kepada kamu yang lebih baik daripada itu? Tentu saja. Lalu ya, lelaki tersebut pun berkata, ucapkanlah. Dia katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya. Kemudian lelaki tersebut setelah selesai mengajar ucapan lafaz azan itu, kemudian dia ajar pula lafaz iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selesai mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, pada keesokan harinya aku pun datang pada Rasulullah SAW dan aku khabarkan tentang mimpi yang telah aku mimpi pada malam tersebut. Lalu kata Nabi SAW, ini adalah mimpi yang benar, insya-Allah. Jadi ini salah satu daripada bentuk bagaimana syariat turun kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW membenarkannya. Ya, dan ini adalah, ya, menatijahkan hukum. Ini termasuk dalam bentuk apa, takrir Nabi SAW terhadap, ya, apa yang, ya, dibuat oleh para sahabat ataupun yang diterima oleh para sahabat. Jadi hendaknya kita ketahui dalam proses tasyrik, penurunan hukum pada zaman, ya, ketika mana Nabi SAW masih hidup dan dibenarkan oleh Nabi SAW, itu adalah sunnah. Ya, walaupun datang menerusi para sahabat. Ini satu contoh. Ada lagi contoh-contoh lain. Baik. Lalu Nabi SAW ya, memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Ya. Lalu diajarkan lafaz-lafaz itu Abdullah bin Zaid pada Bilal radhiyallahu anhu. Lalu dia pun mengumandangkan azan itu. Ya, kenapa Bilal yang mengumandangkan azan bukan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu? Sebab Bilal memiliki suara yang lantang, kuat. Tu. Suaranya kuat, jelas. Sebab di zaman itu belum ada speaker macam kita ni.
Ya, jadi memerlukan suara yang kuat, naik di tempat tinggi, ya, agar didengari oleh penduduk di sekitar tentang telah masuknya waktu solat. Tu. Ya. Kemudian Umar radhiyallahu an yang ketika itu berada di rumahnya, setelah dia mendengar azan itu daripada Bilal, dia pun keluar dan datang. Lalu dia pun berkata, demi zat yang mengutus engkau dengan baik, dengan hak, wahai Rasulullah, sungguh aku telah bermimpi seperti mimpinya. Maknanya Umar radhiyallahu an pun mimpi sama tentang azan. Ya, lalu Nabi SAW kata, segala puji bagi Allah. Ya, ini kaifiah yang pertama. Ya, dan ada lagi kaifiah-kaifiah lain, ya, yang diajar sendiri. Ya, Nabi SAW pun mengajarkan azan. Jadi sebenarnya, ya, mimpi yang diraih oleh para sahabat ini sebenarnya, ya, Nabi SAW pun dah, ya, mengetahui tentang bentuk azan tersebut. Wallahu alam. Ini sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis tentang azan, lafaz-lafaznya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, ya, hukum azan ini para ulama telah sepakat, yaitu disyariatkannya azan. Ya, dan pelaksanaannya berlaku sejak daripada Nabi SAW sampailah ke hari ini. Ya, sampai hari kiamat. Maknanya bila kita sebut hari kiamat tu, maknanya hukumnya tetap berlaku walaupun di hujung pada hari kiamat sudah tidak diazankan lagi. Kenapa? Kerana orang-orang yang akan menghadapi tegaknya hari kiamat itu adalah orang-orang kafir. Orang Islam ataupun orang yang ada sebesar zarah keimanan dalam dirinya, semuanya telah dimatikan terlebih dahulu. Jadi azan ini memiliki implikasi yang sangat besar. Yang pertamanya, dia adalah ibadah dan termasuk syiar yang agung dan termasyhur. Ya. Kemudian Nabi SAW menjadikan azan ini sebagai tanda keislaman. Ya, tanda berpegang teguh dengannya dan masuk di dalamnya. Ya. Ketika mana Nabi SAW nak berperang terhadap satu kaum, Nabi SAW ketika waktu subuh dengar dulu, ada tak laungan azan dikumandangkan. Jika tiada, maka barulah kaum tersebut diserang. Dan Nabi SAW memerintahkan agar setiap waktu solat hendaklah dikumandangkan azan. Ya, sama ada bagi orang yang bermukim atau orang yang bermusafir. Dan azan ini, ya, dikumandangkan, begitu juga iqamah, dikumandangkan azan untuk bagi kaum lelaki. Ya, bagi kaum lelaki diazankan. Maka para perempuan tidak diizinkan untuk mengumandangkan azan. Baik. Dan azan ini memiliki banyak keutamaan, begitu juga orang yang berprofesion sebagai muazzin. Tapi hendaknya diingat, ya, bagi para muazzin ada adab dan etika yang hendaknya dia patuhi. Ya. Apa adab, ya, muazzin yang hendaknya dipatuhi? Yaitu yang pertamanya, di antara sifat yang hendaknya dimiliki oleh para muazzin, ya, hanya mengharapkan wajah Allah semata dan tidak mengambil upah daripada azan dan iqamah yang dikumandangkannya. Ya, kerana tidak boleh mengambil upah daripada amal ketaatan. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Uthman bin Ali Abi Al-As radhiyallahu an, angkatlah seorang muazzin yang tidak meminta upah atas azannya. Namun apabila tiada orang yang sukarela untuk menjadi azan, semua sibuk dengan pekerjaan, terutamanya seperti zaman sekarang, maka pemerintah boleh menggaji, itu memberi gaji kepada para muazzin itu, yang wangnya itu diambil daripada Baitul Mal. Kerana apa? Tugas itu adalah tugas yang hendaknya, ya, dilaksanakan. Jangan, ya, kosong daripada muazzin mengumandangkan azan, kerana ia adalah syiar agama ini yang agung. Kemudian orang yang menjadi muazzin hendaklah orang yang adil dan boleh dipercayai, kerana mereka adalah orang yang diberikan amanah untuk menjaga waktu solat, ya, untuk mereka memaklumkan. Jadi adil dan boleh dipercayai. Jangan belum masuk waktu dia dah azan, atau dah berlalu lama barulah dia mengumandangkan azan. Ini akan menimbulkan kekeliruan bagi orang yang mendengar azan kemudian mereka mendirikan solat, padahal belum masuk waktu solat, ataupun dia dah solat
tiba-tiba azan baru dikumandangkan. Ini sesuatu yang hendaknya dielakkan. Yang ketiga, muazzin itu kalau boleh yang terbaik memiliki suara yang bagus. Suara yang enak, sedap didengar. Ya. Ini penting. Ya, sebab itu Nabi SAW mengangkat Bilal, perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Padahal yang bermimpi tentang lafaz azan itu adalah Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Sebab apa Bilal radhiyallahu an? Kerana ia memiliki suara yang lebih baik daripada suara Abdullah bin Zaid, sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis tersebut. Tu. Ya. Jadi Bilal suaranya jelas, ya, kuat, dan enak didengar. Ya. Adapun pada masa sekarang, adapun kuatnya suara itu telah dibantu oleh pembesar suara, maka tidak menjadi isu. Tapi yang terbaik adalah kelebihan pada orang yang betul sebutan hurufnya, makhrajnya, ya, dan juga irama lagunya yang enak didengar. Ya, contoh kita dengar azan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tu, sedap dengar, puas hati, ya, menikmati, menusuk ke dalam kalbu. Begitu dan juga di masjid-masjid yang lain. Yang keempat, ya, muazzin itu hendaklah mengetahui bila masuknya waktu solat, agar dia dapat mengumandangkan azan dengan tepat pada awal waktu dan terhindar daripada sebarang kesalahan. Jadi azan ini, ya, memiliki banyak keutamaan, ya, dan juga para muazzin itu juga memiliki keutamaan. Kerana azan itu memiliki keutamaan, maka orang yang mengumandangkan azan itu juga akan mendapat keutamaan. Apa saja yang dinisbahkan kepada keutamaan, maka, ya, perkara tersebut juga mendapat keutamaan. Boleh faham? Contoh kita mulia Al-Quran itu, betul kan? Maka automatik kita menjadi umat yang mulia. Kerana apa? Kerana diidofahkan pada Quran. Malam turunnya Al-Quran itu mulia. Sebab apa? Malam tersebut. Sebab Quran turun pada malam tersebut. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka mulialah orang Arab. Orang Arab dan bahasa Arab, dua sekaligus dia dapat. Istimewa tak orang Arab? Istimewa sebab Al-Quran diturunkan pada bangsa Arab dalam bahasa Arab. Dan Quran itu pula turun di dua kota suci, Mekah dan Madinah. Maka mulia jugalah kedua kota itu. Jadi hendaklah kita menyintai dua kota suci itu. Jangan sekali-kali kita membenci, ya, memiliki hati yang sakit terhadap dua kota itu. Kerana dua kota itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW itu sendiri dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebab apa? Sebab menerima Al-Quran. Jadi sebab apa Al-Quran itu agung, mulia? Sebab dia adalah kalam Allah. Ya, begitulah juga muazzin yang mengumandangkan azan. Disebabkan azan itu memiliki keutamaan yang besar kerana ia adalah syiar agama ini. Ya. Maka Nabi SAW bersabda tentang muazzin. Al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat kelak. Jadi nanti berdiri di padang mahsyar, ya, para muazzin itu memiliki ciri khas, unique and special characteristic, totally different from others. Senanglah nanti kenal. Oh, itu muazzin. Bagaimana? Leher mereka panjang. Orang lain tak panjang, dia panjang. Itu istimewa. Maknanya ada ciri yang membezakan mereka itu daripada orang lain. Bayangkan betapa besarnya jasa para muazzin ini mengingatkan orang tentang solat, terutamanya azan subuh. Betul kan? Betapa banyak orang yang, ya, dibangunkan oleh azan subuh dalam keadaan dia lupa, ya, tak sedar. Kebiasaannya dia bangun awal sebelum azan, hari itu dia tak sedar, tapi dia bangun dengan dengarnya azan. Maka dengan itu dia mendirikan solat subuh. Ya. Begitu juga Nabi SAW menjelaskan al-imamu dhaminun wal muazzinu mu'taman. Imam sebagai penjamin, ya, dan muazzin sebagai orang yang diberi amanah. Fa arsyadallahu al-a'immata waghfir lil muazzinin, ya, lil muazzinin. Maka Allah memberi petunjuk, ya, Allah bagi petunjuk. Fa arsyada,
irsyad, hidayah, ya, kepada para imam, dan memberikan ampunan untuk para muazzin. Muazzin, ya. Dan mengumandangkan azan lebih utama daripada mengimami solat, berdasarkan hadis-hadis tentang keutamaan azan. Ya, sebab disebut imam itu penyamin, tapi muazzin adalah orang yang diberi amanah. Amanah itu lebih tinggi daripada jaminan, betul kan? Amanah lah perkara boleh besar, sehingga Allah tawarkan pada gunung ganang, bukit wakau, yes, bumi, langit, semua tak berani. Yang berani siapa? Manusia. Allah sebut bila manusia sanggup sebagai, ya, jahil lagi zalim. Itu dia Quran sebut. Jadi amanah perkara yang besar. Jadi Allah sifatkan sebagai, Nabi SAW sebut bahawa, ya, para muazzin itu mereka adalah, ya, orang yang diberi amanah. Besar amanah mereka. Ya, kerana mengingatkan umat tentang kewajipan seorang hamba terhadap Rabbnya, iaitu solat. Kerana solat itu adalah tiang agama, awal ibadah yang akan dihitung nanti di padang mahsyar. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salah. Awal-awal ibadah yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti di padang mahsyar adalah solat. Jika baik solat itu, maka baiklah amal-amal ibadah seterusnya. Jika rosak, maka beratlah yang seterusnya. Ya. Jadi muazzin ini memiliki keistimewaan, very special privilege untuk dia. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka syurga untuknya. Tu. Tapi dengan syarat apa? Muazzin yang ikhlas lillahi ta'ala. Nah, sebab boleh datang tak sifat riak di situ? Boleh datang. Sebab apa? Azan ini orang akan memuji, orang kagum. Jadi jangan pedulikan pujian dan kekaguman manusia kepadamu. Ya, pedulikan pujian dan kekaguman Allah Ta'ala kepadamu. Itu yang penting. Betul kan? Sebab itu diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah mendengar sami'tu Rasulullah SAW bersabda, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si syajiyatil jabali yu'azzinu bis salah wa yusalli fayaqulu Allah azza wa jal unzuru ila abdi hadha yu'azzinu wa yuqimus salah yakhafu minni qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Allah Ta'ala Rabb kamu tu ya'jabu, kagum terhadap seorang pengawal kambing di puncak bukit, lalu ia mengumandangkan azan. Allah kagum. Bukan profession balam kambing tu. Sebab apa? Dia mengumandangkan azan. Istimewa. Pengembala kambing yang bertakwa. Ketika dia mengembala kambingnya di puncak bukit, dia bersendirian dengan kambing-kambingnya. Bila masuk waktu, ya, lalu ia mengumandangkan azan dan melaksanakan solat. Allah Azza wa Jal berfirman, fayaqulullahu Azza wa Jal unzuru, lihatlah, ila abdi, kepada hambaku. Hambaku ini haza yu'azzinu wa yuqimus salah. Ya, dia azan. Ya, dia mengumandangkan azan, membesarkan Allah. Betul kan? Suaranya didengar di seantero bukit. Masya Allah. Dan kemudian dia mendirikan solat. Kenapa? Ya khafu minni, kerana takut kepada aku. Sungguh aku telah ampuni dosa hambaku. Qad ghafartu li abdi. Ya, aku telah ampuni dosa hambaku ini. Wa adkhaltuhu al-jannah, dan aku akan memasukkannya ke dalam syurga. Jadi besar tak faedahnya? Ya, azan. Di sini juga hadis ini memberikan faedah. Ya, ketika kita berada di mana pun bersendirian, disunahkan untuk kita azan sebelum kita mendirikan solat. Tu. Ya, di mana tempat itu tidak diazankan. Boleh faham? Contoh kita pergi bekerja dalam hutan dengan ladang, sampai waktu-waktu kita bersendirian ketika itu. Tak ada jamaah, tak dengar azan, maka kita kumandangkan azan. Kemudian kita iqamah, kita solat. Maka kita akan dapat faedah ini. Ya, ampuni dosa, masuk syurga. Ya, kerana apa?
kerana menunaikan amanah. Disebabkan apa? Adanya sifat takut kepada Allah. Tu. Masya Allah, besarnya ya tentang azan. Ya. Dan azan ini juga adalah salah satu penyebab syaitan itu terjauhkan. Syaitan dia takut. Dia tak boleh dengar suara azan. Ya, sebagaimana ini semua kita ketahui. Ya, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza nudiya lis-salah adbara syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'at ta'zina." Dira'il hadis. Apabila azan solat, ya, bila azan solat itu dikumandangkan, ya, adbara syaitan, maka syaitan akan lari, walahu duratun, terkentut, sehingga ia tidak la yasma'a at-ta'zina, dia akan menjauhkan diri sampai terkentut. Sehinggalah azan itu selesai, dia datang semula. Jika azan dikumandangkan, dia datang balik. Ketika iqamah selesai, dia datang balik. Ya, ni tentang situasi nak solat. Syaitan datang nak ganggu. Ya, bila iqamah dia cabut lari. Bila selesai iqamah, takbir saja, dia pun datang. Datang semula. Ya. Datang untuk apa? Menimbulkan kekhawatiran, was-was. Aqbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqulu uzkur kaza, uzkur ka. Ya, ingat itu, ingat ini. Ya, sehingga akhirnya lima lam yakun yadhkuru hatta yazalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Ya, sehingga lupa berapa bilangan rakaat yang dia kerjakan. Ini banyak berlaku. Ya, terkadang imam pun terlupa rakaat, terlupa Fatihah dan pelbagai lagi. Ya, kelalaian. Sebab tu ketika kita masuk solat, kita kena nampak apa? Kita kena khusyuk, kena fokus, kena lawan segala tipu daya, ya, was-was dan kesibukan yang didatangkan oleh syaitan. Ya. Baik, seterusnya di antara keutamaan azan ini adalah kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal." Kalaulah sekiranya, kalau kita ambil penuh, kalau bahasa Arab kata lau, seandainya, sekiranya, jikalau. Banyak perkataan yang semakna. Manusia itu mengetahui tentang keutamaan yang terdapat di dalam lafaz azan dan saf pertama. Ya, thumma lam yajidu illa an yashtahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaih. Kalaulah orang yang mengetahui, dah tahu pun, cuma nak berbuat itu persoalan. Kalau mereka tahu tentang keutamaan yang terdapat dalam azan dan saf pertama, ya, kemudian perkara tersebut hanya dapat diraih dengan mengundi, nescaya mereka akan mengundi. Ya. Mereka akan mengundi. Sebab apa? Sebab besarnya keutamaan azan dan saf yang pertama. Sekiranya mereka tahu keutamaan at-tahjir, ya, lau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi. Sekiranya mereka tahu tentang keutamaan at-tahjir. Apa makna at-tahjir? Mengerjakan solat di awal waktu. Nescaya mereka akan berlumba-lumba mengerjakannya. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa. Dan sekiranya mereka tahu keutamaan solat atamah, ya, solat atamah ni solat apa? Solat isyak dan subuh, nescaya mereka akan mendatanginya meskipun harus berangkat. Ini solat apa ni yang dimaksud di sini? Mendatanginya solat berjamaah. Wahai orang lelaki,
Jangan solat sendiri di rumah. Solatnya di masjid, di surau, di tempat azan dikumandangkan. Jangan diremehkan perkara ini. Kerana ini adalah sunnah Nabi SAW yang besar, yang tak diabaikan, yang tak disia-siakan, yang tak diremehkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ya. Maka kita yang mengaku cinta pada Nabi SAW ini, jangan hanya kenal solat berjamaah ini hanya pada bulan Ramadan. Sekejap lagi muncullah manusia yang baik, Ba'idun datang. Mereka memahami agama ini hanya pada bulan Ramadan. Kenal Allah di masjid surau hanya pada bulan Ramadan. Sungguh manusia-manusia seperti ini, bahasa kasarnya, mereka itu tidak sedar diri, tak tahu malu. Ya, tak malu ke mereka pada Allah. Ya, Allah memberi nikmat pada mereka, tidak mengenal bulan Ramadan atau tidak, tetap Allah bagi ya, rahmat dan nikmat yang berganda-ganda, makin bertambah setiap hari. Maka jangan kamu ya berlaku tidak sepatutnya kepada Allah Ta'ala. Ya, padahal Allah telah melakukan ya jauh lebih patut terhadap kamu, walaupun kamu ingkar, kamu mengabaikan. Jadi kenalilah Allah dikala senang, dikala susah, ya, dikala sempit, dikala lapang, dikala sibuk, ya, dikala muda, dikala tua. Dalam apa saja situasi, Allah Ta'ala itu hendaklah ya diingati, ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik, seterusnya perbahasan yang terakhir tentang azan ini adalah iaitu bagaimana etika ya dan adab kita dalam mendengar azan. Ya, dalam mendengar azan. Kerana azan ini memiliki perkara yang sangat besar. Di antara yang dijelaskan oleh Nabi SAW, iaitu yang pertamanya, ketika azan dikumandangkan, hendaklah kita mendengar. Terlebih dulu dengar. Ya, berhentikan dulu segala kesibukan, terutamanya dalam percakapan. Iaitu setelah kita mendengar, kita tiru, kita ucapkan secara perlahan-lahan. Ya, ucapan yang diucapkan oleh muazzin setelah dia selesai mengumandangkan setiap lafaz kalimah azan. Sebagaimana dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumun nidaa'a faqulu misla ma yaqulul muazzin." Apabila kamu mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Kecuali di dua tempat, iaitu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Maka ketika itu ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Kenapa? Kerana di situ adalah seruan, iaitu datang ya, ajak solat, ajak menuju kejayaan. Kita tak akan dapat berbuat kecuali dengan izin daripada Allah, bukan dengan kekuatan diri kita. Ya, kita ini tiada apa-apa kekuatan, melainkan yang Allah pinjamkan kepada kita kekuatan. Kekuatan saja tak cukup, mesti ada kemahuan. Kemahuan saja tak cukup, mesti diiringi dengan perbuatan. Jadi Nabi SAW menjelaskan, "Idza qala al-muazzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Thumma qala," ya, muazzin itu, "hayya 'alas salah, qala la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar, ya, qala Allahu akbar. Thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi, dakhalal jannah." Barang siapa yang ucap seperti itu, ya, dari hatinya yang ikhlas, ya, maka dia akan masuk syurga. Tengok, banyak tak jalan nak masuk syurga? Ada jalan yang payah, ada jalan yang sangat senang. Dan menjawab azan adalah perkara yang paling senang.
Di antara sekian banyak perkara yang paling sedang. Betul kan? Nampak? Masuk syurga. Jadi jangan kita sia-siakan jalan yang mudah ini. Ya, sebab bukan semua orang boleh buat perkara yang payah. Ada option dalam amalan-amalan sunat ini, maka lakukan. Jangan diabaikan. Kemudian yang kedua, sunnah mendengar azan, iaitu mengucapkan selawat atas Nabi SAW dan meminta wasilah untuk beliau SAW setelah azan. Ni selawat ni. Ya, bukan selawat sebelum azan, selawat sesudah azan. Ini terbalik pula. Ya, sebelum azan macam-macam dia baca. Tidak ada apa-apa bacaan sebelum azan. Yang ada bacaan semasa dan sesudah azan. Jangan diterbalikkan. Ni orang memandai-mandai. Sebelum nak azan macam-macam dia baca. La haula wala quwwata illa billah lah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad lah. Subhanallah lah. Mana datang? Tidak ada aturan sama sekali dalam syariat azan. Memandai-mandai. Banyak muazzin seperti itu. Ya, yang peliknya yang sesudah azan tu dia tak baca. Nanti kita buktikan. Ya. Ada pun jawab azan tu, ya, itu adalah orang yang mendengar azan. Muazzin mengumandangkan azan. Wahai muazzin, dengar ni. Dia tengok ni, kamu buat ke tidak sesudah kamu azan. Yang pertama ni insya-Allah buat. Tapi berselawat belum tentu. Ya, sebab apa? Banyaknya langsung saja membaca doa ini. Ya, mereka hanya baca doa minta wasilah. Iza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqulu thumma sallu alayya. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi ashra. Thumma sallallahu li al-wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillahi wa arju an akuna adahu wa faman sa'ala li al-wasilah halat lahu asy-syafa'ah. Kata Nabi SAW, apabila kamu mendengar muazzin, sami'tum, ya, kamu dengar dengan telinga. Al-muazzin, muazzin itu faqulu berkata, iaitu dalam azan itu ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Tadi yang pertama. Selesai saja azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. La ilaha illallah. Selesai saja itu, mula-mula apa? Berselawat. Selawat paling pendek ya. Ya. Kalau tak rajin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau solawat yang terbaik, ranking nombor 1 apa? Solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ingat. Yang pertama apa? Setelah jawab azan, berselawat kepada Nabi SAW. Ini banyak gugur, banyak jatuh ni. Tak dibaca oleh sekian ramai orang yang mendengar azan atau yang mengucapkan azan. Nanti tolong semak. Cuba perhati, cuba observe, cuba dengar orang-orang yang memandangkan azan tu. Lepas tu dia baca apa? Biasanya dia langsung baca doa. Doa memohon wasilah pada Nabi SAW, iaitu Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Selalu kita dengar yang ni dulu. Betul kan? Satu dia. Wassalatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang ini jelas kita dengar. Satu dia je sesudah azan. Yang lain tak dengar. Berapa tu sudah gugur? Satu selawat tadi tak dibaca. Padahal Nabi SAW memerintahkan. Tu. Ya, maknanya dalam sunah-sunah azan ni hanya 2 yang majoriti buat. Satu menjawab azan, satu langsung berdoa tadi. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah itu. Ada berapa lagi sunah? Ya, ada lagi. Yang ketiga tadi yang jatuh adalah selawat pada Nabi SAW. Itu yang mula-mula. Ni sunahnya yang hendak dihidupkan, iaitu jangan lupa selesai saja beliau azan, mulakan dengan selawat pada Nabi SAW. Kemudian baca doa. Ya, doa memohon wasilah makam mahmud pada Nabi SAW. Yang
Yang keempat, ya, jadi jawab azan, selawat, doa untuk Nabi SAW. Yang keempat adalah mengucapkan syahadatain dan redha terhadap Allah dan Rasul. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, man qala hina yasma'ul muadzin, ya, barang siapa, ya, yang berkata ataupun mengucapkan ketika mana dia mendengar panggilan azan, ya, apa ucapan dia yang nak kena ucap? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya. Jadi sesudah itu dia ucapkan, ya, pengistiharan, penetapan, pengakuan, pengukuhan. Pengukuhan apa ni? Pengukuhan syahadatain. Ya, tahqiq tauhid. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan syahadah yang pertama. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah. Ya, tidak mensyirikkan Allah, ya, dengan sesuatu apapun. Ini kan tauhid. Agar kita berada di atas tauhid yang benar, terjauhkan daripada kesyirikan. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingat semula. Bersaksi bahawa Nabi SAW adalah seorang hamba dan rasul. Apa dia hamba? La yu'bad. Apa rasul? La yubza. Nabi SAW seorang hamba, tak boleh, ya, tak boleh diibadahi. Nabi SAW seorang rasul, tak boleh didustai. Bal yuta'u wa yuttaba. Kewajipan kita adalah ikut dan taat. Ni peringatan pada kita, khusus di zaman sekarang, betapa banyak orang yang tidak mahu ikut Nabi SAW. Ya, mengganti, menukar apa yang Nabi SAW syariatkan, mereka buat pandai-pandai. Macam tadi azan. Sebelum azan dia baca macam-macam. Padahal tidak ada aturan SOP untuk sebelum azan baca itu, baca ini, zikir itu, wirid itu. Tidak ada. Yang ada sesudah. Yang sudah tu dia tak buat. Ini tadi. Ya, berselawat pada Nabi SAW. Ya, kemudian ni mengistiharkan ucap syahadatain. Ya, wahai para muazzin, kembalilah pada sunnah Nabi SAW. Baca yang ini. Kerana ini adalah perintah Nabi SAW. Ucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Hidupkan sunnah ini. Dan ketika mana manusia mengikuti kamu, kamu dapat pahala. Betapa banyak yang dengar dalam masjid surau tu. Baca kuat-kuat. Sesudah azan itu, baca kuat sikit bagi orang dengar. Supaya dia boleh ikut. Bila mereka semua dah tahu, sirkan. Boleh faham? Tu ajar. Sebut. Ya, la ilaha illallah. Kemudian selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa itu selawat Ibrahimiyah tadi. Kemudian baca doa Allahumma rabbaha. Itu mereka semua tahu. Kemudian ucapkan ni. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Implikasi dia dapat apa? Ya, implikasi dia adalah diampuni dosa. Jawab azan tadi dapat syurga. Ya, ucapkan ucapan ini, ya, diampuni dosa. Ucap Allah Rabbaha tadi, ya, dapat syafaat Nabi SAW. Bayang. Tu, 3 dapat. Nikmat tak? Dapat banyak perkara. Tu. Yang terakhir sunnahnya adalah azan apa? Yang terakhir sunnahnya berdoa di antara azan dan iqamah. Ya, kerana di antara dua waktu itu adalah tempat yang sangat mustajab. Ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamati fad'u. Berdoa di antara azan dan iqamah, baina, ya, tidak akan tertolak. Maka berdoalah. Minta waktu itu. Ya. Kalau masa sempit, baca doa yang mencakupi seluruhnya. Jami' dan mani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Ya. Maka mohon doa. Fa idzan tahaita fasal tu'tah. Ya. Fasal tu'tah. Apa yang kamu minta pasti Allah akan kurniakan. Siapa yang berjanji ni? Siapa yang menjamin? Allah Ta'ala. Kemudian cuba lihat keutamaan doa ini. Ya, dari Abdullah bin Amru radhiyallahu an, ada seorang lelaki datang berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya para muazzin itu mereka mendapat keutamaan lebih daripada kami." Tengok cemburunya para sahabat Nabi SAW. Betapa hidupnya hati mereka. Mereka cemburu dalam urusan akhirat, bukan cemburu dalam urusan dunia. Kita ni cemburu dalam urusan dunia. Tak boleh tengok orang jadi jutawan, kaya. Ya. Duk berlumba dalam urusan dunia. Nak kaya, nak kaya, nak kaya. Wirid tiap-tiap hari. Padahal umur dah tua lah. Apa yang ada pun tak habis dimakan. Dia lupa wasiat Nabi SAW. Harta benda kamu tu 3 je. Apa yang kamu makan? Jadi apa? Ya, akhirnya keluar jadi najis juga. Ini bukan hadis, ini huraian. Yang masuk, yang keluar. Apa yang kamu pakai, lusuh. Kemudian yang ketiga apa? Yang akan kamu tinggalkan. Penat cari siang malam, akhirnya kamu tak nikmati. Yang akan dapat siapa? Ahli faraid tu. Ya. Sehingga kamu lupa mempersiapkan bekal untuk negeri akhirat. Alangkah ruginya tidak berlumba-lumba dalam ketaatan, berpada dengan apa ibadah yang ada. Tapi dalam dunia tak seperti itu. Ya, betul-betul lumus siang malam. Tengok para sahabat Nabi SAW bagi contoh teladan. Mereka itu sangat cemburu, ya, dalam urusan amal ibadah. Ya. Dan ini adalah cemburu yang dibenarkan, hasad yang dibenarkan. Dua hasad yang dibenarkan, iaitu orang yang dikurniakan harta, kemudian dia menggunakan hartanya di jalan Allah. Ya, orang kaya yang bertakwa. Itu para sahabat Nabi SAW pernah satu ketika orang-orang miskin, orang miskin, para sahabat datang bertemu Nabi SAW. Mereka mengadu hal pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya, orang kaya itu, ya, kami solat, mereka pun solat. Kami puasa, mereka pun puasa. Tapi mereka bersodakoh, kami tak mampu nak bersodakoh, tak boleh. Ya. Mereka boleh menunaikan haji ke umrah, kami tak boleh, tak ada duit. Ya, jadi mereka sedih sebab mereka hilang keutamaan di sisi amal itu. Lalu kata Nabi SAW, Nabi ajar, lepas solat, zikir ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nescaya kamu akan dapat memintas yang sebelum dan sesudah. Lalu tak berapa lama lepas tu datang semula. Ya Rasulullah, orang kaya pun buat macam kami juga. Mereka tahu dah amalan ni, mereka pun buat. Lalu kata Nabi SAW, itulah keutamaan yang Allah berikan pada siapa yang dia kehendaki. Tapi yang penting apa? Niat saja ingin mengikuti, ingin berbuat tapi tak mampu, tetap diberikan ganjaran pahala. Jadi begitulah istimewanya, bersungguhnya para sahabat Nabi SAW dalam berlumba-lumba melakukan ketaatan pada Allah. Hari ini orang lebih berbicara tentang berlumba-lumba dalam urusan dunia. Berkejar-kejar, saling bertanding, saling berlumba, saling nak mendahului, menatijahkan saling berbangga dengan harta benda. Padahal dunia ini tiada nilai setimbang 11 sayap nyamuk. Baik, kata Nabi SAW kepada lelaki tersebut, Kul kama yakulun fa idzan tahaita fas'al tu'tah. Ucapkanlah seperti yang diucapkannya oleh muazzin itu. Ya, jika kamu sudah selesai maka berdoalah. Jadi doamu akan terkabulkan. Doa ini dapat memberikan faedah sama dan lebih tinggi daripada orang yang dicemburui dalam urusan akhirat. Betul kan? Contoh, dia minta doa pada Allah. Dia amalan dia amalan wajib. Ya, banyak amalan yang dia tak mampu lakukan disebabkan oleh keterbatasan. Seperti tadilah orang miskin, harta tiada untuk diinfakkan, ilmu tiada nak dikuliahkan. Tapi dia ada apa? Dia ada doa. Dia minta pada Allah, ya Allah, kurniakanlah aku syurga Firdaus. Sebab dia tahu Nabi SAW perintahkan, bila kamu minta syurga, mintalah syurga Firdaus. Kerana dia adalah syurga yang paling tinggi, pertengahan. Di atasnya adalah Arash Ar-Rahman.
daripadanya lah mengalir sungai-sungai ke dalam syurga. Dia minta. Dapat masuk syurga Firdaus. Dapat tak? Allah bagi. Nanti sama tak taraf dia? Dengan orang-orang tadi? Sama. Atau bahkan dia mengungguli mereka. Sebab apa? Dengan doa. Sebab itu jangan abaikan doa. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Doa itu menunjukkan seorang hamba sangat bergantung kepada Allah. Dia mintalah pada Allah. Ud'uni astajib lakum. Jadi kesimpulannya khususnya tentang bab doa ini, tentang azan. Ya, jangan kita lupa untuk menghidupkan sunnah azan, iaitu dari 4 perkara. Yang pertama, sunnah azan, hidupkan seluruhnya. Jangan gugur jatuh daripada satu. Yang pertama, jawab azan. Yang kedua adalah berselawat pada Nabi SAW. Dengan selawat yang datang daripada Nabi SAW. Jangan ditukar dengan selawat buatan manusia. Yang ketiga adalah memohon kepada Nabi, untuk Nabi SAW al-wasilah. Itu doa yang biasa kita baca tu. Allahumma rabbah hazihi da'wati tammah ila akhir doa. Yang keempat adalah mengucapkan syahadatain serta redha kepada Allah. Iaitu wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Yang kelima iaitu berdoa kepada Allah. Minta apa yang kamu inginkan ketika itu. Ya, inilah dia 5 sunnah sesudah azan. Adapun sunnah sebelum azan adalah apa? Tentunya mengikhlaskan diri kepada Allah. Betul kan? Supaya menafikan riak. Itu muazzin. Ya, lillahi ta'ala. Ya, kemudian ucapkan dengan penuh kesungguhan. Dan berharap agar manusia yang mendengar mengabulkan ucapan itu dan datang, bersegera, bergegas, ya, ke masjid atau surau. Itu. Baik. Inilah dia di antara faedah tambahan, ya, sebagai, ya, penjelasan tambahan terhadap muazzin Nabi SAW. Jadi beruntung tak orang jadi muazzin? Sangat beruntung. Ya. Dan hendaklah menjadi muazzin yang beruntung, iaitu muazzin yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Jangan memandai-mandai. Cukup, ya, dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, ucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Jangan ditambah, ditukuk tambah. Kerana amal ibadah tidak memerlukan tukuk tambah daripada kita. Ya. Siapa kita? Kita bukan Nabi. Yang kedua. Ya, yang kedua. Ya, seolah-olah kalau kita menukuk tambah, kita tak puas hati dengan Nabi SAW. Ataupun kita rasa lebih pandai daripada Nabi SAW. Sungguh, ini perkara yang batil, mungkar. Dan kalau dia memiliki i'tiqad seperti itu, kafir automatik. Waliyazubillah. Jadi ada 4 muazzin Nabi SAW. Ya, betapa pahala mereka ini berjalan sampai hari kiamat. Betul kan? Mereka yang para pendahulu. Kemudian orang-orang datang sudah tu belajar daripada mereka. Ya, dengan hanya ilmu menerusi azan, maka Bilal, ya, Ibnu Umi Maktum, Abu Mahzurah, Sa'ad Al-Qaraz, ya, mereka semua adalah orang beruntung mendapat bertali arus pahala, ya, setiap azan yang dikumandangkan, kerana mereka telah menunjukkan contoh teladan dalam mengumandangkan azan. Wallahu a'lam. Selesai, ya, tentang perbahasan muazzin Nabi SAW. InsyaAllah lepas ini masuk pada faslun, iaitu, ya, tentang umrah Nabi SAW dan juga haji, peperangan-peperangan besar dan kecil Nabi SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.